Dia kata boleh sekadar nak guna, tapi nak jadi milik tak boleh. Bila mati orang mu'mar itu, orang yang diberikan umrah tadi, bila mati balik kepada mu'mir, yang ni orang yang memberikan umrah. Kalau dia tak ada, balik kepada pewaris-pewaris dia. Sebab ini termasuk dalam harta dia. Sebab apa? Sebab dalam kes yang kedua ni, dia mengkhususkan umrah tu hayatahu faqat. Selagi mu'mar itu, orang yang diberikan itu hidup saja. Begitu dia kata, selagi kau hidup. Jadi setengah ulama kata mengikut qaul qadim ni, dia kata hak ni bukan hibah sebenarnya. Hak ni adalah ariyah, termasuk dalam hukum ariyah, hukum barang pinjaman. Hukum pinjaman. Ataupun barang pinjaman. Barang pinjaman ni kita boleh pinjam, dia boleh lah nak guna pinjam. Lepas tu yastaridduha al-wahid mata syaa. Yang ni orang yang memberi itu dia boleh ambil balik bila-bila masa. Tidak termasuk dalam hak kata sesiapa yang memberi sesuatu kepada seseorang bila dia ambil balik tu macam anjing yang jilat muntah. Tak termasuk dalam itu, langsung tak termasuk. Sebab ini termasuk dalam hukum lain, bukan hukum hibah, tetapi hukum ariyah, hukum barang pinjaman. Jadi bila mati, kawan tu balik kepada tuan dia. Kalau tuan dia tak ada dah, balik kepada pewaris-pewaris tuan dia, yang mana hak memberi itu. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, yaitu seseorang berkata, ja'altuha laka umraka. Kalau engkau mati, ia kembali kepada saya atau kepada pewaris-pewaris saya. Jika saya mati, dia ada sebut ni. Tadi dia kata saya bagi benda ni kepada engkau sepanjang umur engkau. Lepas tu tak sebutkan berapa dah. Hak yang kedua tadi, sekatu. Hak yang ketiga ni dia sebut, saya bagi kepada engkau selama engkau hidup. Dan dia sebut, kalau engkau mati, balik kepada saya semula. Kalau saya mati, balik kepada pewaris-pewaris saya. Lagu mana? Hak ni tentang sah ucapan yang seumpama ini sebagai umrah, khilaf juga inda ashabina, kata Imam Nawawi, khilaf juga. Di antara mereka ada yang membatalkannya. Dia kata tak jadi, tidak jadi umrah kan lagu tu. Tetapi yang asah di sisi mereka sah. Dan hukum dia jadi hukum masuk dalam mana? Hukum yang pertama juga. Mana hak syarat tadi terbatal. Hukum yang pertama maknanya jadi umrah sungguh, pemberian. Kalau orang yang diberi itu mati, boleh bersaka kepada pewaris-pewaris dia, tidak balik kepada pemberi. Jadi hak pemberi kata balik kepada saya tu hampa saja. Hampa saja. Dia kira syarat itu tidak terpakai. Sebab apa? Sebab syarat itu menyalahi hukum Allah, dia kira menyalahi hukum Allah. Sebab dalam kebanyakan hadis ni dia tengok, dia sebut dia sudah putus dah. Sebab apa? Dia sudah jadi masuk dalam hukum pesaka. Pesaka kepada siapa? Pada yang diberi itulah. Dia mengutamakan hadis itu. Ni golongan ini sah, tetapi hukumnya adalah hukum yang pertama. Mereka berpegang dengan hadis-hadis yang sahih, yang mutlak, yaitu al-umrah jaizah. Umrah ini sah. Bila kata sah itu mana semua sekali lah sah. Jadi milik. Sebab ia pemberian, bukan ia ni pinjaman tak. Dan mereka dengan hadis ini mereka tinggalkan qiyas, syurut fasidah. Mana tak sepakat. Syarat tadi dia kira syarat yang fasid. Syarat yang fasid, syarat yang tak terpakai, yang hampa. Mengikut qaul yang asah, iaitu sah pada semua keadaan tadi. Dan mauhub tak boleh memilikinya dengan milik yang sempurna. Yang ni pemberi, orang yang diberi itu, dia boleh milik dengan milik yang sempurna. Milik yang sempurna ni maksudnya ikut dia lah. Yang sarifu yatasarrafu fiha bil bai' wa ghairi. Dia boleh menguruskan harta tadi, barang tadi, ikut dia nak. Dia nak jual ke ataupun lain-lain tasarrufat, ikut dia. Maksudnya jadi milik dia. Ini mengikut kebanyakan. Tapi kalau qaul qadim tadi
Imam Malik tadi dia kata ada pembahagian kan. Bahkan Imam Malik kalau bentuk yang pertama tu pun kalau sebut anak cucumu, kalau mu mati boleh ke anak cucumu pun, kalau anak cucu tu tak ada, balik lagi pada tuan dia. Ni kalau mengikut hukum mengikut Imam Malik umrah ni, hak yang pertama tu pun balik lagi. Ada lagi keadaan-keadaan tertentu mungkin balik kepada pemberi. Tetapi orang lain taklah. Setara hak lain ni pun dia pakai serupa dengan bentuk yang pertama juga. Apatah lagi yang pertama tu. Hadha madhabuna, kata Imam Nawawi. Imam Ahmad kata sah umrah yang mutlaqah, tidak umrah muaqqatah. Tidak umrah yang terikat dengan waktu, itu tak sah. Tapi kalau umrah yang mutlak, itu sah. Hak tadi, hak yang kedua tadi sah lagu tu. Tapi umrah yang muaqqatah tak sah. Itu kata Imam Ahmad. Ada beza sikit. Malik dalam riwayat yang paling masyhur daripada dia, al-umrah fi jami'il ahwal, umrah dalam semua keadaan, dalam semua tiga-tiga keadaan tadi, berarti memberi milik munafaat rumah misalnya, bukan milik hak rumah tu. Tidak. Milik munafaat saja, bukan milik hak rumah. Tidak. Raqabah tu maknanya batas kok. Batas kok tu maksudnya milik betul lah. Boleh jual, boleh apa. Tak. Ni macam pinjam dia kira. Munafaat dar ni sebab kita pinjam. Kita pinjam motor, kita pinjam kereta. Hak tu hak orang, kita kena bagi balik. Gitu. Semua ni dia kira gitu. Cumanya dalam bentuk yang pertama, betul tidak jadi milik orang tu munafaat, tapi munafaat tu berpanjangan sampai ke anak cucu dia, selagi anak cucu tu ada hak berhak menerima pesaka. Bila tak ada, balik pula kepada tua dia. Sebab apa? Sebab dia kira ni bui milik munafaat, bukan milik zat. Orang panggil beza milik zat dengan milik munafaat. Sebab kalau kita bagi pinjam, itu makna kita bagi milik munafaat. Bagi sewa, kita bagi dengan sewa, bagi milik munafaat, bukan milik zat. Tu dalam fiqh dia ada beza. Kalau milik zat ni bukan manfaat, dia nak jual pun tak apa. Itu beza dia. Dan dia tidak milik raqabatad dar di halin sama sekali. Abu Hanifah kata sah, serupa dengan mazhab kita juga, kata dia. Kata Imam Nawawi serupa dengan mazhab kita juga. Sini Abu Hanifah serupa dengan Syafi'i. Inilah juga pendapat Thawri, Sufyan al-Thawri, Hasan bin Salih, Abu Ubaidah. Hujah Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengan dianya ialah hadis-hadis yang sahih tadi lah. Hadis-hadis yang sahih tadi. Hujah Maliknya iaitu hak tadi. Hadis yang kedua apa? Ishaq bin Ibrahim wa Abd bin Humaid, riwayat Jabir, qala innamal umrah allati ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqula hiya laka wa li'aqibika, fa amma idza qala hiya laka ma 'ishta, itu balik lagi kepada tuannya. Qala Ma'mar wa kana Az-Zuhri yufti bihi. Pegang. Itu pegangan dia. Dia pegang dengan riwayat itu. Sebab jumhur ulama ni dia tak terima cara Imam Malik tu. Dia kata umrah ni, bentuk umrah ni sudah ada dah zaman jahiliah. Hak cara Imam Malik sebut tu hak zaman jahiliah ada dah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita hak umrah tadi, hak ni jadi pesaka boleh kepada anak cucu dia, sebenarnya dia bukan nak takrir hukum yang ada di masa jahiliah, tapi dia nak taghyir. Bukan dia nak menerima, mengakui, tetapi dia nak ubah. Apa hak ubahnya? Kalau kita masih terima lagu tadi supaya Imam Malik kata tu, hak tu zaman jahiliah tu buat lagu tu dah. Apa yang berubah? Bermakna Nabi takrir hak semasa jahiliah tu. Sedangkan Nabi SAW bukan maksud nak takrir, bukan nak mengesahkan apa yang berlaku diamalkan di zaman jahiliah tu, tetapi dia nak ubah. Ubah tu di mana? Ubah itu iaitu apabila kita kata boleh kepada
orang yang diberikan itu